Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas dikurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan solat tarawih dengan sempurna. Mudah-mudahan amalan kita setakat ini dengan harapan yang besar ianya diterima Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sepanjang saya sembahyang solat isyak qabliyah sampai selesainya solat tarawih bersama dengan ustaz, saya tertarik satu ayat dalam solat isyak tadi, di mana ustaz baca satu ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, di mana ayat ini 100% menyentuh tentang kedudukan akidah, yang berartinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli ataupun buat bayaran kepada orang-orang yang beriman diri mereka, harta kekayaan mereka, dengan bahawa bayaran untuk mereka ialah dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tertarik dengan ayat itu. Banyak ayat-ayat yang ustaz baca dalam sembahyang, semuanya comel-comel, yang mempunyai maksud ataupun mempunyai makna di dalam kehidupan kita, memang comel sungguh. Tetapi dalam banyak-banyak comel, ayat yang saya baca tadi lah yang sungguh-sungguh menarik perhatian saya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, di mana Allah Subhanahu wa taala bayarkan diri seseorang yang beriman, kita muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mahalnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bayarannya ialah surga. Tapi sayang, manusia ini tidak lebih di atas nama manusia saja. Kalau kita rujuk balik kepada alam perbandingan, adanya manusia ini seumpama buah jambu gondok. Buah jambu gondok, buah belakang panggil jambu teh. Ada setengah tempat yang panggil buah gajus. Ada setengah daripada manusianya juga, dia ni seumpama buah macang. Ada sebahagian daripada manusia ini ialah buah manggis, kata orang Kelantan wasato. Ada setengah daripada manusia ini seumpama pokok petik, dan ada sebahagian daripada manusianya ialah seumpama buah bering.
Dan ada seumpama juga manusia ini seumpama buah durian. Dalam banyak-banyak perbandingan Allah Subhanahu wa taala jadinya ialah orang yang seumpama buah manggis. Orang yang seumpama buah manggis ini ataupun macam buah serta ini adalah satu contoh yang paling comel. Bagaimana bilangan tapuk di luarnya, kalau lima tapuk yang ada di luar, isi dalam pun jawab dia 5 dah juga. Yang buah luar biasanya ialah buah jambu golok. Banyak-banyak buah tak ada buah putih luar. Dia saja yang buah putih duduk luar. Banyak buah. Tak ada lagi. Dia saja mulai jadi buahnya putih duduk luar dah. Tak tahu dah nak satu manusia apa lagi. Ada manusia ni seumpama buah macang. Buah macang ni tahu sajalah baru saja sedap. Tapi bila kita koyok bubuk itu, bubuk sini, kelarah situ, kelarah di sini, akhirnya sikit saja tempat yang boleh makan, tetapi banyaknya ialah kelarah. Ada manusia ni macam buah duri. Itu memang peribahasa dah yang orang kata tangkai jeri. Orang ni adalah kedekut. Dan ada kalanya orang ni macam buah durian. Kalau tak kena pucuk, tak sudah tak ada makan. Kalau tak kena cara benda buah durian lah. Kalau tak kena cara buah durian tu koyok buah durian ataupun cekah buah durian, kalau tak kena, sampai sudah hancur tangan kita, tak boleh makan lagi. Tapi pandai-pandai dah pujuk dia. Pandai-pandai pujuk dia, pandai-pandai mengikut reaksi dia, jawab dengan habis isi, kita boleh makan. Molek-molek ada. Itu dia. Ini manusia. Jadi ada manusia ni, dia kena ikut, dia ikut semua. Habis dia ada kocek dia, tak apa lagi. Ini perangai manusia. Ada perangai manusia macam Allah jambu golok tadi, ialah ni kecil besar semua. Tak ada berasa nak mengundah diri, tak ada berasa nak tawaduk diri, kecil besar belaka. Sombong belaka, angkuh belaka. Luar biasa dia macam Allah jambu golok. Buah manggis adalah buah yang paling comel untuk kita jadikan tauladan. Di mana 5 di luar, 5 lah di dalam. 4 di luar, 4 lah di dalam. Macam itulah contoh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi menarik perhatian saya ialah ayat yang Ustaz baca tadi. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau kita ngaji nahwu ataupun kita ngaji qawaid, kita dapat lihat di situ. Di mana innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum didatangi fi'il madhi dengan makna litahaqquq bil wuqu', itu dia namanya jumlah muqarridah khabar bagi inna. Saya rasa beritahu pun macam tak beritahu yang ni. Saya rasa lah kalau beritahu pun macam tak beritahu je. Dia jadi jumlah muqtaribah. Kalau kita namakan jumlah ini, ialah jumlah ini merupakan satu kumpulan ataupun satu hitungan di atas diri orang yang beriman itu cukup mahal nilai-nilainya. Ini kalau kita sebut iman adalah akidah. 2-3 hari lepas dan seminggu yang lepas kita sibuk tentang gereja. Kristian kita sebut. Kita sibuk baca itu, tak tahu lagu mana. Sibuk sekali kita. Itu menyentuh akidah pun. Itu menyentuh akidah. Bila satu-satu orang berlaku tentang krisis akidah, adalah terlalu amat bahaya dalam kehidupan dia.
menyebabkan sesiapa yang sudah murtad, na'udzubillah, saya nak sebut pun takut ni, sesiapa yang sudah murtad daripada agama Islam, maka hubungannya semua putus. Putus dah, kena block dah dia tu. Tak ada lain dah bagi dia. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dengan Al-Quranul Karim, dia dengan isteri-isterinya, semua dah putus dah. Ini perkara yang sangkut paut dengan akidah. Akidah. Kalau kita kata nak masuk Islam, kita tak jadi Islam lagi. Saya nak masuk Islam besok, hari ni tak jadi Islam lagi. Tapi kalau kata saya nak masuk kafir besok, hari ni dah dia jadi kafir dah. Ini bab akidah. Terlalu amat serius tentang akidah. Bahaya yang amat sangat. Sebab itu di dalam tuntutan Islam kita, kalau kita lihat dalam rukun Islam sendiri, sebelumnya sembahyang, sebelumnya puasa, sebelumnya zakat, sebelumnya haji, mula-mula lagi dia tak dua kalimah syahadat. Ulama tauhid memberi keterangan tentang dua kalimah syahadat ini daripada A sampai Z. Bukan setakat pandang ucap saja. Burung tiung tanah merah pandang ucap khabar. Burung tiung tanah merah. Bukan setakat mengucap lah. Senda masuk, terima kasih. Dia mana? Burung tiung di tanah merah. Saya lupa jalan apa. Kita apa depan. Senda masuk. Tuan dia sebab roti jannah. Kita pun tengok apa dia senda masuk. Burung tiung. Sudah makan siap roti jannah, kita pun keluar. Terima kasih. Dia jawab. Mungkin dia tak sebutlah bahasa Inggeris. Thank you. Ada very good tu memang. Apa dia mana? Tanah merah. Kalau mampu tu mungkin ada lah. Kali itu ada lagi. Itu yang mudah. Tanah merah. Jadi tuan dia bawa. Kalau bagi-bagi tuan dia bawa letak situ. Memang lagi roti jannah dia. Sebab burung tiung pandai. Kita pun sedap dengan burung tiung cakap. Burung tiung kan nama tak ada terima syahadat. Ini dalam bab akidah. Samalah segala-gala amalan yang kita lakukan mendapat hasil pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya adalah berdasarkan kepada akidah. Bila akidah itu betul dan tepat, betul sebagaimana yang dikehendaki oleh pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, maka hasil daripada amalan yang kita lakukan, sama ada ibadat fardu ataupun ibadat sunnah, maka sudah pasti dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukan amal ibadat di dalam keadaan murtad, maka jawabnya sia-sia saja amalan kita. Amalan kita sia-sia. Banyak sebab amalan kita ni sia-sia. Bukan kata murtad saja, tidak. Sebab langit mempunyai 7 pintu. 7 langit ada mempunyai satu pintu. Semua sejak pintu langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5 sampailah 6 sampai 7, semuanya amalan kita dibuat check-in data. Dia tengok satu-satu. Ini amalan siapa? Macam mana orang ini? Masuk langit yang kedua, dia tengok pula amalan ini macam mana pula. Masuk langit yang ketiga, amalan punya sianu ini macam mana pula. Sehinggalah sampai ke amalan kita ini ialah ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan-amalan kita sebelum nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata sekitar bab akidah saja, tetapi banyak lagi untuk pengetahuan muslimin dan muslimat sekalian. Baik, oleh sebab itu manusia, termasuklah saya yang bila disebut manusia, ialah macam barang betul. Mukminin diambil daripada isim fa'il. Iman daripada isim